Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan Ustaz Abu Barak dan Ustaz Fashan pun ada, jadi teringat nak umumkan yang daurah kita pada hari Ahad, bukan esok last week ramai juga yang dah silap datang. Yang bedah kitab Wasiti tu hari Ahad ni, insya-Allah. Setakat ni ada orang sponsor sikit jumlah, dia bagi RM120 untuk kitab. Kalau ada yang semangat nak infak kitab untuk hari Ahad ni, bolehlah at least membantu student yang kalau datang, kalau nak sponsor sarapan pun bagus juga. Untuk hari Ahad ni punya program daurah kita masih memerlukanlah, kalau ada, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam majlis ilmu, iaitulah membahaskan berkaitan dengan Haqqullahi 'alal 'abid. Itulah kitab Tauhid, penjelasan bagi kitab Tauhid, iaitu Al-Qaulul Mufid 'ala Kitab Tauhid, karangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, jadi kita sambung pada membahaskan masail yang berbaki yang kita sentuh dalam kitab ataupun kitab yang pertama, bab yang pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, kitab Tauhid itu sendiri, dan dibahaskan beberapa masail sebelum ini, yang mana kita sambung pada masalah yang ke berapa? 12 ke 12. At-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi. Kosong. Jazakallahu khair. Baik, iaitulah peringatan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kewafatannya. Dan demikian itu dapat dilihat pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi kita dah bincangkan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam surah Al-An'am. Baik. Ar-rabi'atu sini 13 kan? Al-thalithatu asyrah, ma'rifatu haqqillahi alaina. Yang ke-13 iaitulah mengenali hak Allah ke atas kita. Baik. Di sini tidak disyarahkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Boleh hanya sebutkan. Dan yang ke 13, yang ke-14, kalau dalam naskhah yang asal dalam bahasa Arab dijelaskan sedikit yang ke-13 tu, wa dzalika bi an na'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Itulah hak Allah ke atas kita, iaitulah kita menyembahnya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Yang ke-14, masalah yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu. Itulah mengenali hak hamba yang akan dilaksanakan oleh Allah apabila hamba itu menunaikan haknya. Baik, kata Syekh, wa dzalika bi an la yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a.
amma man asyraka fa innahu haqiqun an yu'adzab. Iaitu dengan apa? Allah Ta'ala tidak akan mengazab sesiapa yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Adapun orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka berhak untuk Allah SWT mengazabnya. Al-khamisatu asyrah, yang ke-15, anna hadhihi al-mas'alah la ya'rifuha aktsaru sahabah. Yang ke-15, permasalahan ini tidak diketahui oleh sebahagian besar para sahabat. Apa masalah apa? Tentang ganjaran ataupun hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk berikan kepada mereka yang mentauhidkannya. Maknanya balasan tu. Sebab itu Nabi SAW, pada awalnya Nabi SAW, apabila Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kata, afala ubashshirun nas, Nabi SAW kata, la tubashshirhum fayattakilu. Maknanya, kata muallif rahimahullahu ta'ala, masalah ini tidak diketahui ramai di kalangan para sahabat ketika itu. La ya'rifuha aktsaru sahabah, maknanya kat sini membawa maksud ketika itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sahaja yang tahu, yang sampai kepadanya ilmu tersebut. Tetapi tidak menafikan kemudiannya apabila Mu'adz ketika hampir wafat, maka disampaikan hadis tersebut. Tetapi nak bagi tahu ketika Nabi SAW sampaikan kepada Mu'adz radhiyallahu an tentang masalah ini, maka aktsaru sahabah la ya'rifuha. Ramai majoriti para sahabat tak tahu ketika itulah. Baik. Wa dzalika anna Mu'adzan akhbara biha khurujan an ithmil kitmani 'inda mautihi ba'da an mata katsirun minas sahabah. Baik, hal tersebut maknanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an memberi khabar, menyampaikan masalah ini, yang ini berkait dengan Allah SWT akan memberikan jaminan, yang ini tidak akan mengazab orang-orang yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Maka Mu'adz bin Jabal bagi tahu untuk keluar daripada dosa menyembunyikan ilmu, khurujan an ithmil kitmani inda mautihi, ketika dia hampir wafat. Ba'da an mata katsirun minas sahabah. Maknanya kat sini, selepas ramai di kalangan sahabat Nabi yang senior dah meninggal. Maknanya bukan maknanya para sahabat semuanya tak tahu, tetapi para sahabat yang kibar, yang senior. Maknanya yang wafat sebelum Mu'adz, ramai tak tahu. Ramai tak tahu. Maknanya yang selepas Mu'adz, maknanya di kalangan sirarus sahabah yang wafat lebih pada maknanya bawah pada 100 hijrah, hampir-hampir 100 hijrah. Maknanya kena tengok tarikh wafat Mu'adz. Maknanya sahabat-sahabat yang masih hidup selepas Mu'adz bin Jabal tahu lah. Seperti sirarus sahabah ketika itu, seperti yang kemudiannya akan menjadi sahabat utama yang menyebarkan ilmu Nabi SAW, seperti Abdullah bin Umar, seperti Abdullah bin Abbas, dan ramai lagi para sahabat. Baik. Jadi kalau kita nak tahu bila siapa sahabat-sahabat yang tahu tu, maknanya kita just cari tarikh wafat Mu'adz. Dan sudah tentulah Khulafaur Rasyidin yang 4 tu, ataupun kita katakan yang 3 Uthman. Kalau tarikh wafat Mu'adz lewat ataupun lebih awal berbanding mereka, atau lewat atau lebih awal berbanding mereka, sudah tentulah apa? Mereka yang wafat sebelum kewafatan Mu'adz tu tak sampailah kepada mereka ilmu tersebut. Ini masalah inilah, masalah ini. Baik. As-sadisatu asyrah, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Masalah yang ke-16, iaitulah apa? Harusnya ataupun bolehnya menyembunyikan ilmu demi sesuatu maslahah.
harus untuk menyembunyikan ilmu lil maslahah, untuk maslahat. Baik, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Idh inna kitman al-ilm ala sabil al-itlaq la yajuz." La yajuzu li'annahu laysa bimaslahatin. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ولم يكتم ذلك مطلقا. Baik. Kenapa dekat situ Syekh sebut harus atau boleh menyembunyikan ilmu lil maslahah, untuk maslahat, untuk kebaikan, untuk tujuan tertentu, maslahat. Kerana asalnya menyembunyikan ilmu secara mutlak tak boleh. Tak boleh, haram. Menyembunyikan ilmu secara mutlak tak boleh. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka itu ataupun ilmu, mereka yang diberikan ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Mereka yang diberikan Allah ilmu, lalu mereka menyembunyikan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan. Minal bayyinat, berupa penjelasan-penjelasan. Wal huda, petunjuk. Min ba'di ma bayyannahu linnas, setelah Allah Ta'ala telah menjelaskannya kepada manusia. Fil kitabi, dalam kitab. Orang yang menyembunyikan ilmu yang telah dijelaskan. Maknanya ilmu yang, kata sebahagian ulama tafsir, ilmu yang berupa faraid, kefarduan-kefarduan, dan juga usul, asas dan teras agama yang telah dijelaskan. Ma bayyannahu linnas fil kitab, dalam Alkitab, ini Al-Quran, ataupun dalam kitab Taurat dan Injil. Kerana ayat ni turun kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab. Kerana mereka menyembunyikan kenabian Nabi Muhammad SAW yang telah termaktub di dalam Taurat dan Injil. Sebab itu, apa akibat mereka menyembunyikan ilmu yang telah jelas, iaitulah kenabian Nabi Muhammad SAW, kerasulan, kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ayat itu asalnya turun pada Ahlul Kitab. Tapi Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya sebut ayat ni macam ayat-ayat yang lain, walaupun turun khusus kepada Ahlul Kitab, tetapi dia membawa maksud umum. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Kaedah yang penting dalam tafsir. Jadi itu asalnya. Maknanya asalnya, boleh tak kita sembunyikan ilmu secara mutlak? Tak boleh. Tak boleh. Demikian juga apa? Hadis-hadis Nabi SAW yang melarang perbuatan menyembunyikan ilmu. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar." Barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, sesuatu masalah yang dia mengetahuinya, alimahu, thumma katamahu, kemudian dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamah bilijamin nar, dia akan dikekang pada hari kiamat kelak dengan kekangan, tali kekang daripada neraka, daripada api. Maknanya akan dikekang mulutnya, akan dikekang, maknanya ditutup mulutnya itu, lijam, akan dikekang dengan tali kekang daripada neraka. Wal'iyadhu billah. Itu asalnya menyembunyikan ilmu dilarang, secara mutlak lah kan. Sebab itu dalam masalah yang ke-16 ni dia ada qaid lil maslahah, lil maslahah.
Kan? Sebab itu dalam hadis yang lain, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menunjukkan keharusan, iaitulah di kalangan para sahabat yang mereka faham bahawasanya Nabi SAW mengharuskan, apa kita kata, menyembunyikan ilmu dengan tujuan dengan tujuan maslahat kebaikan. Apa dalilnya? Hadis yang baru lepas kita bincang, yang sebelum ni kita bincang, iaitu apa? Nabi larang Mu'adh sampaikan tentang khabar gembira tersebut, tentang maknanya Allah Ta'ala takkan mengazab orang yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Mu'adh kan kata, afala ubashirun nas, adakah boleh aku khabarkan khabar gembira ini kepada manusia, cerita kepada manusia, sampaikan kepada manusia ilmu ini? Nabi kata, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan berita ini, jangan kamu sampaikan ilmu ini lagi, fayattakilu. Tapi Nabi qaid, Nabi ikat. Nabi bukan kata tak boleh sampaikan selama-lamanya, tapi Nabi kata la tubashirhum fayattakilu. Jangan cerita lagi, jangan bagi tahu dekat mereka khabar gembira ini tentang hak hamba yang Allah Ta'ala akan tunaikan apabila dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kerana apa? Kerana Nabi kata fayattakilu, kerana takut mereka akan bersandar hanya kepada khabar gembira tersebut, lalu mereka tidak bersungguh-sungguh dalam beramal. Itu masalah. Nampak? Itu dalilnya. Itu dalil yang paling jelas sekali menunjukkan keharusan untuk menyembunyikan ilmu lil maslahah, dengan kebaikan, dengan tujuan yang tertentu, lil maslahah. Sama ada lil maslahah ataupun sama ada li jalbil maslahah ataupun li daf'il darar, mafsadah. Maknanya mafhum dia, kalau untuk kebaikan, sebab dalam hadis Mu'adh tu dia ada dua makna. Satu, lil maslahah. Lil maslahah maknanya fayattakilu, supaya mereka tidak bersandar hanya kepada khabar gembira tersebut, lalu mereka tidak beramal. Jadi tidak beramal itu mafsadah. Untuk menolak mafsadah kerosakan, maka maksud dia sama. Maknanya dia ada ialah untuk mencapai maslahah kebaikan, untuk menolak keburukan. Dalam maslahah tu ada makna menolak keburukan. Keburukannya di sini, Nabi SAW takut para sahabat hanya mengharapkan khabar gembira tersebut, sehingga mereka bersandar semata-mata kepada khabar gembira tersebut dan mereka tidak beramal. Itu Nabi takut. Kan? Baik. Dalil yang lain, kalau kita tengok macam mana kefahaman sahabat, maksudnya mereka faham bahawasanya Nabi SAW izinkan untuk disembunyikan ilmu dengan tujuan maslahat atau menolak kemudaratan ataupun mafsadah. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain, fa amma ahaduhuma fabathastuhu wa amma al-akhar falau bathathtuhu quti'a hadzal bul'um. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Kata para ulama, wi'ain maknanya aku telah menghafal ilmu. Yakni dua bekas. Jadi Abu Hurairah kata wi'ain, aku telah menghafal daripada Rasulullah SAW dua bekas. Wi'a, dua, kita boleh kata juga dua beg, dua bekas, dua tempat simpanan. Maknanya ilmu yang banyak, ada dua bahagian. Maknanya seakan-akan Abu Hurairah yang bahagikan dua tu. Bahagikan dua tu. Maknanya aku hafal hadis-hadis Rasulullah SAW dan aku bahagikan kepada dua. Apa maksud bahagikan kepada dua? Dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, fa amma ahaduhuma fabathathtuhu. Salah satu daripada bekas yang aku hafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wi'a kat sini boleh juga maksud hatiku. Aku hafal. Fi suduri, fi sadri, yang dalam dadaku. Jadi aku bahagikan kepada dua. Adapun bahagian pertama aku telah sampaikan, fabathathtuhu, aku sebarkan.
Bathastuhu maknanya nasyartuhu. Aku sampaikan. Aku sebarkan. Wa ammal akhar. Adapun yang bahagian satu lagi, falau bathastuhu quti'a hadzal bul'um. Kalau aku sampaikan satu lagi ni, akan dipotonglah bul'um. Yakni bul'um ni maknanya tempat kita kata tenggorokan. Yakni maknanya tempat makanan kita lalu. Dalam sebahagian riwayat dikatakan, Abu Hurairah kata, kalaulah aku sampaikan satu lagi ni, aku akan dibuat isyarat, aku akan kena bunuh. Dan para ulama bahaskan tentang hadis ini. Mereka katakan hadis yang bahagian kedua yang Abu Hurairah tak sampaikan itu adalah berkait dengan nama-nama orang yang zalim dan tanda-tanda kiamat ataupun fitan wal malahim yang mana berlaku pada zaman para sahabat, iaitulah pada zaman kita kata fitnah kita kata pada zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair, kemudian fitnah Abdul Malik bin Marwan dan sebagainya, yang mana berlaku pembunuhan, fitnah zaman Uthman dan sebagainya. Dan dikatakan selepas itu, maknanya ada hadis-hadis yang Abu Hurairah tak sampaikan, disembunyikan, disimpan. Sebab apa? Abu Hurairah kata, kalau aku sampaikan, aku akan dibunuh. Maknanya maklumat tu, ilmu tu, kalau aku sampaikan, dapat dekat orang yang salah, dapat dekat orang yang zalim, maka dia akan bunuh aku. Sebab tu aku tak sampaikan. Maknanya apa? Menunjukkan sahabat faham, ada ilmu yang boleh tak kita sembunyikan? Boleh. Lebih-lebih lagi para sahabat mereka tahu tentang fitan. Yang ni Nabi SAW bagi tahu dekat mereka fitnah-fitnah yang akan berlaku. Kadang-kadang tu spesifik Nabi bagi tahu. Macam Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, beliau menyimpan rahsia Rasulullah SAW, beliau tak sampaikan. Antaranya nama-nama orang munafik. Kan? Itu Huzaifah. Jadi dia tak sampaikan kerana maslahah. Kan? Jadi sama macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu dalil menunjukkan ada perkara yang kita tak sampaikan tu bukan bermakna kita menyembunyikan ilmu secara mutlak, tidak. Tetapi dia ada, kita kata, maslahat. Ada maslahat. Nampak? Kan? Zaman sekarang ni kita kata banyaklah contoh-contoh. Kalau kita tengok, ada di kalangan ulama, apabila mereka berhadapan dengan golongan tertentu ataupun orang-orang yang tertentu, misalnya pemerintah ataupun orang-orang yang tertentu yang mempunyai kedudukan dan sebagainya, kita tengok mereka tidak menyampaikan sesuatu yang mungkin mereka tak, kita kata mereka, kadang-kadang ada orang bila mereka tengok, kenapa dia tak tegur depan-depan? Orang yang kita kata apa? Yang tak faham, mereka akan cepat menghukum. Kenapa dia tak cakap depan-depan? Kenapa dia tak cakap depan-depan? Ini kita kata ramai orang tak tahu tentang ada benda yang boleh kita sampaikan, ada benda yang kita kena sampaikan dengan cara yang tertentu, nasihat dengan cara yang baik, apatah lagi melibatkan pemerintah dan sebagainya. Nampak? Tapi sekarang kita hidup di zaman media sosial ni, semua bebas berkata apa-apa saja. Tak ada no limit. Orang nak kata apa ikut suka hati dia. Tak ada. Kan? Jadi sampai tahap ada orang yang sampai tahap dia kata, kenapa ni? Saya tak dengar pun kenyataan ustaz mengkritik fulan dan alan. Dia nak kena tunggu semua ustaz nak kritik orang ni, orang tu. Saya tak dengar kenyataan ustaz membantah fulan dan alan. Sejak bila kita dipertanggungjawabkan untuk membantah orang tu? Saya tak dengar pun ustaz ulas tentang isu ini. Semua benda kita nak ulas sekarang kan? Maknanya sampai tahap kita katakan kita tak nampak. Maknanya seakan-akan macam orang tak faham. Ada benda yang kita perlu sampaikan, ada benda yang dia bergantung pada maslahat dan mafsadah. Kalau kita baca hadis Abu Hurairah tadi, takkan kita nak kata Abu Hurairah khianat? Kan kita kata Abu Hurairah ni
menyembunyikan ilmu, berdosa dan sebagainya. Tidak. Itu menunjukkan keharusan. Dan dia balik pada maslahat. Maslahat maknanya dia kalau melibatkan nyawa. Sebab itu Abu Hurairah kata, "Lau bathastuhu amma al-akhar lau bathastuhu quti'a hadzal bul'um." Maknanya satu lagi bahagian ni kalau aku sampaikan aku akan dibunuh. Nampak? Jadi dekat situ kalau kita tengok pemahaman ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah juga sama. Macam apa yang difahami oleh para sahabat. Sebab itu bila berlaku fitnah khalqil Quran pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pada zaman Bani Abbasiyah, cuba kita tengok perbezaan mauqif para ulama tu. Mereka memang sepakat membantah bid'ah Mu'tazilah tersebut, tetapi bila mereka berhadapan dengan pemerintah, contohnya macam grup Yahya bin Ma'in ketika berhadapan dengan Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun paksa dia. Kan? Maknanya dia Yahya bin Ma'in dan juga beberapa grup ulama Baghdad, ulama Iraq, mereka dahsyat mereka punya fitnah tu. Mereka terfitnah tu dahsyat sebab mereka kena berhadapan secara langsung dengan khalifah. Imam Ahmad dia ada perantara, maknanya bukan khalifah, wali, wakil khalifah. Kan? Sebab itu dibezakan mauqif tu, maknanya pendirian tu. Mereka terpaksa bertindak dengan, maksudnya ijtihad mereka. Walaupun Imam Ahmad tak setuju dengan apa yang dibuat, apa yang diijtihadkan oleh Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, tetapi ala kulli hal, kedua-duanya kita katakan ma'jur, mendapat pahala sebab mereka ijtihad. Baik. Itu contohlah. Maksudnya sama juga macam perkara-perkara yang berkait mauqif ulama tentang menjauhi fitnah, menjauhi kita kata fitnah di antara para sahabat misalnya, ataupun fitnah-fitnah yang berlaku selepas itu. Ada di kalangan sahabat yang mengambil pendirian tidak berpihak pada mana-mana pihak. Kita tak boleh kata dia ni tak ada pendirian, dia ni macam ni, dia ni macam ni, tak boleh. Sebab itu memang mauqif sahabat. Contohnya dalam isu perbezaan pendapat di antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Talib dalam isu darah Uthman misalnya. Jadi ada sahabat yang ambil pendekatan untuk i'tizal, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Maslamah dan ramai lagi. Kita tak boleh kata oh dia ni tak macam ni, dia gini, tak boleh. Sebab tu kalau kita buka dalam dalam hadis riwayat Imam Ahmad antaranya disebutkan tentang istilah yang ada sahabat yang mereka mengambil pendirian dalam ketika fitnah. Tak salah nama sahabat tu Ibnul Hanzaliyah, Sahal Ibnul Hanzaliyah, Sahal Ibn Amr Ibnul Hanzaliyah, dikatakan nama dia Sahal Ibn Rabi' Ibn Amr. Ada juga kata nama dia Sahal Ibn Aqib Ibn Amr Al-Khazraji, Al-Ansari, Al-Ausi, Al-Syami, At-Tamimi. Dikatakan juga dia daripada Bani Tamim. Dia dinisbahkan kepada ibunya Al-Hanzaliyah. Dia Ansar. Tabaqat pertama maknanya lahu suhbah, dia sahabat Nabi. Dia menetap di Damsyik, yakni Damaskus, Syam. Dan wafat pada era pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik, apa para ulama bahaskan tentang beliau ni? Baik. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Asy-Syamiyin, hadis Sahal bin Al-Hanzaliyah. Hadis daripada Qais bin Bishr At-Taghlibi, dan dia adalah sahabat dan teman rapat kepada sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan dikatakan dia mengatakan di Damsyik ni, di Damaskus, Dimashq, Damsyik, Syam sekarang ni,
ada seorang lelaki, rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi, yuqalu lahu Ibnul Hanzaliyah, dikatakan dia namanya Ibnul Hanzaliyah, Sahal ibnu Amr. Wa kana rajulan mutawahhidan, dan dia adalah seorang lelaki yang mutawahhidan. Apa maksud mutawahhidan? Maknanya munfaridan, dia bersendirian. Makna bersendirian sini, la yukhalitun nas wa la yujalisuhum, dia tak bercampur dengan orang, dia tak bermajlis dengan orang, dia hanya buat urusan dia. Dia buat apa? Dia pergi solat, dia solat, dia solat dengan orang. Bila dia selesai solat, dikatakan oleh para sahabat yang cerita tentang biografi dia, kata qallama yujalisun nas, dia sangat sedikit, sangat meminimumkan pergaulan dia dengan manusia. Maknanya mutawahhidan dia. Dia tak bercampur sangat, dia tak bersosial sangat. Sedikit. Maknanya kalau kata dia ni duduk dengan orang ramai, majlis sangat, sikit sangat. Innama huwa fi salah, dia hanya pergi solat. Fa idza faragha fa innama yusabbih wa yukabbir hatta ya'ti ahlahu, hatta ya'ti ahlahu. Maknanya dia hanya solat, kemudian dia berzikir, kemudian dia berzikir, takbir dan sebagainya, kemudian dia pergi balik ke rumah dia, dan dia bertemu dengan ahli keluarganya, dia bersama dengan ahli keluarganya. Ini ketika zaman fitnah. Ada tak sahabat-sahabat yang blame dia, ataupun ulama-ulama yang cerita tentang riwayat ni blame dia? Tak. Maknanya kita tak boleh, kita dalam isu maksudnya dalam yang apa yang melibatkan tentang pendirian peribadi, kita tak boleh cela, khususnya di zaman fitnah. Ini yang dibahaskan oleh para ulama, uzlah, kan? Dekat sini uzlah, kat sini bukan maknanya dia langsung tak berhubung, tak, cuma dia minimumkan. Diminimumkan. Maknanya kalau kita boleh faham macam zaman kita sekarang ni, uzlah ni maknanya kita bersendirian, maknanya kita, orang panggil kita mutawahhidan ni bersendirian lah, kita kurang bergaul. Bukan bermaksud kita tak bergaul langsung, kan? Anda bagi contoh, kita limitkan pergaulan. Makna limit pergaulan ni maknanya solat. Solat kita akan bersosial lah, solat jemaah, itu minimum, kan? Minimum. Kemudian kita datang majlis ilmu, akan sosial lah, sosial, minimum. Itu maksudnya yang sesuai dengan zaman kita sekarang. Maknanya ada pun kita nak meluas-luaskan pergaulan tu dengan kita masuk saja dengan siapa-siapa yang kita tak kenal dan sebagainya, itu mungkin dari sudut dakwah itu lain, itu perbahasan dia. Tapi dari sudut orang yang nak jaga agama dia, nak jaga warak dia nak jaga dia punya agama dia, nak jaga dia punya mauqif pendirian dia dan sebagainya, itu kita tak boleh nak blame lah, kan? Baik, tapi kalau bincang tentang uzlah ni memang akan jadi polemik lah, kan? Maknanya akan ada maknanya ada dalil-dalil yang lain, hadis Nabi SAW yang sebutkan tentang orang yang bergaul dengan masyarakat dan bersabar dengan kesusahan, bersabar dengan kesakitan yang terpaksa mereka hadapi apabila bergaul dengan masyarakat, itu lebih baik. Memang tak nafikan ada perbahasan di kalangan ulama. Tetapi kalau kita tengok dari sudut apa, dia sama macam kita sebutkan hadis tadi, maknanya dia bergantung pada maslahah. Dan kita nak sampaikan tu, dia bergantung pada maslahah. Sama juga dalam praktik, maknanya amalan kita. Maknanya dia lebih pada amalan yang maknanya yang bersifat peribadi lah, bersifat peribadi. Bukan kita kata apa, dia orang yang buat uzlah tadi atau orang yang mutawahhidan tadi bersendirian, dia tak boleh paksa orang untuk buat jalan dia tadi. Kalau tak dia jadi ghulu. Nampak? Kalau tak dia jadi ghulu. Maksudnya dia ajak semua orang jangan bersosial. Tak boleh lah, kan? Tak boleh. Baik, itu berkenaan dengan masalah yang ke-16 ni. Dia memang kita katakan dia isu yang lain, tetapi dia lebih kurang sama. Maknanya dia bergantung pada maslahah. Dia macam isu yang uzlah tadi tu, sahabat yang mutawahhidan tadi tu, kerana dia tahu bahawasanya ada benda yang dia tak mungkin mampu untuk capai,
ataupun mudarat yang lebih besar kalau dia bergaul. Mungkin dia boleh berubah ataupun mungkin dia boleh rosak. Dia tak kuat untuk menghadapi kerosakan dalam masyarakat, contohnya menyebabkan dia bersendirian dan dia hanya fokus pada urusan dia. Dia pergi solat, itu kira dah okey dah kan. Kemudian di balik rumah dia urusan keluarga dia. Kemudian urusan-urusan yang melibatkan apa? Dia tak ada, kita kata dia tak bersosial langsung kan. Dia still ada sosial. Maknanya apa, dia muamalah dia dengan manusia kan, tak apa, kita tak masuk akal lah dia, orang tu dia duduk dalam rumah tu dia tak berhubung langsung kan. Tambah-tambah zaman sekarang ni ada dengan macam-macam teknologi yang ada yang menghubungkan dia dengan orang yang berada beribu-ribu kilometer jauh daripada dia kan, boleh hubung. Baik, tapi kita nak bagi tahu itulah maknanya dia sama macam sahabat yang sembunyi ilmu kerana takut ancaman nyawa mereka diancam dan sebagainya. Baik, kata Syekh Ibn Uthaymin kat sini, Syekh Al-Uthaymin rahimahullah kata, wa lam yaktum dhalika mutlaqa. Jadi Mu'adh dia tidak menyembunyikan ilmu itu secara mutlak. Wa amma kitmanul ilmi fi ba'dil ahwal aw an ba'dil ashkhas la ala sabilil itlaq fajaizun lil maslahah kama katama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dhalika an baqiyati sahabah khasyata an yattaqilu alaihi wa qala li Mu'adh la tubashshirhum fayattaqilu. Adapun menyembunyikan ilmu pada ba'dil ahwal, pada keadaan yang tertentu, ataupun pada sebahagian individu, dia tak bagi tahu kan. Macam Nabi SAW sembunyikan tentang kelebihan Abu Bakar dan Umar kepada Abu Bakar dan Umar. Nabi tak bagi tahu kat Abu Bakar dan Umar. Nabi bagi tahu dekat Anas bin Malik, Nabi bagi tahu kat Abu Hurairah. Nabi bagi satu hari Nabi SAW tengok Abu Bakar dengan Umar masuk ke masjid. Kemudian Nabi SAW cakap kat Anas bin Malik atau Abu Hurairah ataupun sahabat yang lain, Nabi bisik, Nabi cakap, huma sayyida kuhul ahli jannah. Mereka dua orang pemimpin, penghulu ahli syurga. Kan? Nabi tak bagi tahu depan-depan Abu Bakar kan Umar. Kenapa? Lil maslahah. Kerana maslahat. Lidaf'il darar, li jalbil maslahah wa daf'i mafsadah. Untuk dapatkan kebaikan supaya Abu Bakar dan Umar itu tidak merasa ujub kan, dan tidak merasa terpedaya. Jadi Nabi SAW tak bagi tahu dekat Abu Bakar Umar kan. Jadi Nabi bagi tahu kat orang lain. Sama juga macam larangan. Semua tu kalau kita tengok macam Nabi SAW larang memuji di depan-depan ataupun melampau dalam memuji seseorang. Semua tu masalah kan. Untuk masalah orang yang kita puji itu. Jadi kita tak puji di depan-depan kerana kita tahu, kerana kemungkinan pujian kita tu akan menyembelihnya. Sebab tu Nabi SAW sebut kepada para sahabat tentang orang yang memuji. Satu hari Nabi SAW tengok seorang lelaki puji sahabat dia, kawan dia, dan Nabi SAW kata apa? Kamu telah sembelih dia. Dan Nabi larang perbuatan memuji di hadapan ataupun melampau-lampau dalam pujian. Semua tu ada maslahat. Semua tu ada maslahat. Baik. Sama juga menyembunyikan ilmu itu juga adalah satu maslahat. Contoh, kita bagi satu contoh lah. Ada zaman sekarang ni nak dekat PRU kan, contoh. Jadi orang akan tanya kita ataupun orang akan tanya ustaz kita ke siapa-siapa ke, guru kita ke siapa-siapa, kamu sokong siapa? Kan? Kamu undi siapa? Baik. Kita akan tahu impak ataupun implikasi kalau kita bagi tahu. Mungkin akan menyebabkan pemusuhan, mungkin menyebabkan tak bertegur sapa, mungkin menyebabkan bergaduh dan sebagainya. Jadi kita pun jawab undi itu rahsia. Kan? Undi itu rahsia. Habis cerita. Kemudian sembang bab lain. Betul tak? Itulah kita tak bagi tahu kan. Sebab apa? Ada maslahat.
Kita tahu kalau aku bagi tahu ni habis ni, aku tahu dia ni sokong orang ni. Kan? Jadi kita pun sembunyikan pendirian kita. Adakah kita menyembunyikan sesuatu yang sepatutnya kita sampaikan? Tak juga kan? Kerana dia ada maslahat. Macam itulah perumpamaan dia. Zaman sekarang lagi lah orang akan tanya, orang-orang yang politik ni dia akan, kalau dulu sebelum ni kalau kita tengok dia akan upah dia punya macam-macam lah. Cyber troopers lah ni untuk apa? Untuk tanya soalan, untuk minta fatwa gini. Masih ada lagi orang-orang macam ni, saki-baki ni, yang dia ada naz'ah hizbiyah, tahazzub. Maknanya kita kata dakwal jahiliyah tu masih melekat. Seruan-seruan jahiliyah tu masih melekat ni. Kepartian ni masih susah nak cabut ni, walaupun dah kenal manhaj salaf tapi duk ada lagi. Duk ada lagi, susah nak cabut. Jadi kita kena hati-hatilah, maknanya kita kena tengok pada maslahat. Apa tujuan dia tanya. Selalu orang akan tanya fatwa lah. Kan? Kalau orang yang mengajar agama dia akan tanya, ni kalau tak ni kamu tak sokong ni, kamu tak sokong Islam, kamu tak sokong kebenaran. Kamu habis ya, susah kita nak jawab. Kan? Jadi macam itulah perumpamaannya. Maknanya dalam keadaan ba'dil ahwal wa fi ba'dil ashkhas, la ala sabilil itlaq, kata Syekh Al-Utsaimin, bukan secara mutlak, maka ianya fajaizun lil maslahah, maka harus dengan maslahat. Baik, kama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika an baqiyati sahabah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan apa? Khabar gembira tu. Nabi tak bagi tahu dekat sebahagian sahabat untuk mengelakkan apa? Khasyata an yattakilu alai. Nabi takut, Nabi bimbang mereka akan berserah dan tidak beramal. Nampak? Sama jugalah kan, kita kalau dah tengok orang tu dia tenggelam dengan maksiat. Kan? Kemudian dia mari jumpa kita nampak dia pegang botol arak. Dia tanya kita, adakah Allah akan ampunkan aku? Dia sambil dia pegang botol arak. Adakah maslahah kita akan kata Allah akan ampunkan kamu dalam keadaan dia pegang botol arak? Adakah termasuk maslahah dengan kita tengok riak wajah dia itu tidak menunjukkan dia itu nak menyesalkan, tapi dia tanya tu dalam bentuk kita kata menunjukkan wajah yang sombong ataupun i'tirad, dia nak menentang. Adakah hikmah, adakah termasuk hikmah ataupun maslahat ketika itu kita kata Allah akan ampunkan kau? Kita duk tengok dia pegang botol arak tu. Lepas tu sambil dia tanya tu sambil dia tegur. Adakah hikmah kita kata Allah akan ampunkan dosa kau? Ataupun dia tanya kita, aku akan masuk syurga tak? Allah akan masukkan kau dalam syurga. Allah Maha menyayangi. Hikmah tak? Maslahah tak? Tidak. Dia pun lagi minum, lagi tegur. Betul? Maka ketika itu kita kata kat dia, Allah tidak akan ampunkan kau kalau kau dalam keadaan macam ni. Betul tak? Maknanya dalam keadaan kau minum arak ni, kau telah buat benda yang Allah murkai. Kalau kau nak Allah ampunkan kau, kau kena tinggalkan. Kau kena buang botol arak tu dan jangan minum. Itu baru hikmah. Nampak? Ini tak betul lah. Tengok orang tu pakai pakaian yang lelaki nak jadi perempuan tu kan. Perempuan nak jadi lelaki. Kemudian kita kata Allah sayang. Lepas tu peluk dia. Tak betul. Tak hikmah. Itu bukan hikmah. Dia lagi apa? Ada orang, rupanya ada orang iktiraf perbuatan aku. Kan? Ataupun dia akan, walaupun dia tak kata macam itu, tapi dia akan beranggapan benda tu adalah, dia kata tak apalah. Maknanya benda ni dia kata Allah akan ampunkan aku juga. Dia kata. Jadi susah dia nak tinggalkan benda tu. Kan? Jadi bukan macam itulah, maknanya dia base pada maslahah. Jadi itu contoh yang kita bagikan, yang kita nak ambil contoh yang mudah untuk kita faham. Baik, la tubashshiruhum fayattakilu. Sebab itu Nabi kata jangan khabarkan, jangan sampaikan khabar gembira itu kepada mereka, nescaya mereka akan berserah. Wa nadhiru hadha al-hadith qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, basyirin nas anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Sama macam isu ini, yakni isu kitmanul ilm, jawazu kitmanul ilm. Masalah ini iaitu harusnya, bolehnya menyembunyikan ilmu berdasarkan maslahat,
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, iaitulah hadis Nabi SAW bagi tahu dekat Abu Hurairah. Iaitulah apa? Khabarkan kepada manusia, khabar gembira bahawasanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni daripada hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Baik. Jadi itu menunjukkan kepada kita, ada waktu Nabi SAW suruh sampaikan, ada waktu Nabi SAW sembunyikan. Baik. Bukan kerana nak sembunyikan ilmu, tetapi kerana nak, kita kata apa, nak mencapai maslahat tadi, supaya tidak begini, supaya tidak begini. Kan? Bal qad taqtadi al-maslahah tarkal amal wa in kana fihi maslahah lirajhani maslahatu tark, kama hamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yahdima al-Ka'bah wa yabniha ala qawaid Ibrahim, walakin taraka dhalika khasyata iftitani an-nas, khasyata iftitan an-nas li'annahum hadithu ahdi bikufrin. Sama juga dalam isu ini juga kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahkan boleh jadi maslahat itu mengharuskan untuk kita meninggalkan perbuatan tertentu. Macam mana katakan tadi, meninggalkan perbuatan tertentu. Contoh macam orang yang sahabat Nabi yang dia kurangkan pergaulan dia tu. Dia tak bercampur dengan orang kecuali pada solat dan sebagainya. Nampak? Boleh jadi dia tinggalkan terus perbuatan tersebut kerana maslahat mengharuskan untuk meninggalkan perbuatan tertentu, walaupun ada maslahat yang kuat untuk mengerjakannya, walaupun ada maslahah yang rajihah. Maslahah yang rajihah contohnya, kalau pergaulan dia itu menyebabkan orang lain boleh mendapat manfaat daripada dia, atau orang lain dia boleh dakwah kepada orang, itu maslahat yang mungkin rajihah. Tetapi itulah kita kata, nak menentukan maslahat tu juga perlukan ilmu. Maknanya orang tu dia sendiri kena tahu apa dia punya kelemahan, kedudukan dia dan sebagainya. Sebab itu Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah pernah ditanya tentang kita kata tentang isu orang yang masuk politik, orang yang masuk dalam bidang politik. Syekh Abbad rahimahullah wafaqahullah hafizahullah sebut dua keadaan. Kalau individu tersebut yu'athir ataupun mu'athir, la yu'thar, dia memberi pengaruh, dia boleh mengubah orang, maknanya orang boleh ikut dia dalam kebaikan, masuk. Tetapi kalau individu tersebut dia yang berubah, maknanya dia yang akan ikut orang, maka dia jangan masuk. Anda ingat lagi, tak salah anda dalam dars Syekh ketika syarahkan Sahih Muslim di Masjid Nabawi, lebih kuranglah orang tanya tentang, tak salah, tentang intikhabat, tentang pilihan raya ataupun tentang masuk menyertai politik. Saya bagi dua. Maknanya itu contohlah, maknanya kalau orang tu dia yakin dia mampu untuk memberi pengaruh, dia boleh ubah, masuklah. Tapi kalau dia tak yakin, bahkan dia boleh berubah, dia pula yang boleh berubah, dia meninggalkan prinsip dan sebagainya, dia tak payah masuk. Itu dalam situasi sekarang lah. Sama juga macam situasi sekarang kan, kita katakan, yalah, isu tentang politik ni memang akan jadi polemik berpanjangan lah kan. Tetapi kita balik pada asal lah, siasah para Nabi dan Rasul ialah apa? Ta'limun nas. Itulah politik. Nabi dan Rasul mereka mengajar manusia. Tanpa kita menafikan juga apa? Peranan-peranan, kita kata orang-orang yang terlibat dalam lapangan politik yang ada dalam sistem dalam negara kita ni, kita tak boleh nafikan jugalah. Kalau tinggal, semua orang tinggal kan, tak ada seorang orang Islam yang masuk, jadi itu akan jadi musibah yang lain pula. Maknanya likulli maqam maqal, setiap keadaan tu ada keadaan dia lah, dia ada kedudukan dia dan keadaan dia. Baik, sebab itu kata Syekh Al-Utsaimin, boleh jadi maslahat itu mengharuskan dia untuk meninggalkan perbuatan tertentu,
walaupun maslahat yang kuat untuk mengerjakannya, walaupun ada maslahat yang rajihah, yang kuat, kebaikan yang lebih kuat. Baik, contohnya, Syekh bagi contoh. Kama hamman Nabi sallallahu alaihi wasallam an yahdimal Ka'bata wa yabniha ala qawaid Ibrahim. Sebagaimana contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk meruntuhkan binaan Kaabah, yakni yang dibina dengan binaan Quraisy. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak membangunkannya kembali sesuai dengan kaedah ataupun kawaid, yakni asas-asas ataupun kita kata apa, kawaid ni asas binaan, teras dan asas binaan Nabi Ibrahim. Walakin taraka dhalika, tapi Nabi SAW tak buat. Nabi tak apa? Nabi tak runtuhkan Kaabah yang dibina oleh Quraisy. Kan? Kerana khasyata iftitan an-nas. Kerana Nabi takut manusia akan terfitnah. Manusia akan keliru dan akan berlaku fitnah. Orang akan kata Nabi SAW meruntuhkan Kaabah. Kerana Kaabah ni adalah satu yang dipandang mulia oleh semua lapisan masyarakat. Semua orang tahu bahawasanya Kaabah ni kena dimuliakan, dihormati. Jadi Nabi SAW terpaksa tinggalkan perbuatan untuk apa? Meruntuhkan Kaabah, binaan Kaabah yang mengikut binaan Quraisy, untuk dikembalikan mengikut asas qawaid Ibrahim, binaan Ibrahim. Yang asalnya memanglah kawaid Ibrahim kan. Tetapi bila kita tahu dalam sirah Nabi SAW, bila berlakunya banjir besar sebelum kenabian, Kaabah tu rosak, lalu orang Quraisy mereka buat renovate, dia orang buat apa dia baiki, baiki semula bangunan Kaabah dan mereka bina semula. Dan mereka tak cukup duit ketika itu, lalu terpaksa keluarkan kawasan Hijr, Al-Hijr. Hijr itu dikeluarkan. Asalnya itu dalam kawasan Kaabah, sebab itu tak boleh tawaf dalam tu, kena tawaf di luar Al-Hijr, dikata Hijr Ismail tu. Jadi Nabi SAW tak buat. Boleh tak Nabi nak buat? Boleh. Apa yang menghalang? Yang menghalangnya di sini maslahat yang Nabi lihat dan mafsadah yang mungkin akan berlaku. Di situ kata maslahah ar-rajihah. Jadi maslahat di sini Nabi takut orang ramai tak faham, tak faham. Orang ramai bukan tahu. Depa tahu hak itulah Kaabah daripada depa lahir, daripada depa kecil. Hak itulah Kaabah yang depa tengok. Betul tak? Orang ramai mana tahu sejarah yang asal. Jadi Nabi SAW tinggalkan perbuatan tersebut, yakni Nabi tak runtuhkan Kaabah mengikut binaan Quraisy itu untuk menjaga maslahat, supaya orang lain, masyarakat, orang ramai tak terfitnah. Nampak? Itu bayangkan Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan yang kita kata sepatutnya Nabi buat, tapi Nabi tak buat. Kerana maslahat. Kerana maslahat. Baik. Jadi kata Syekh di sini, li'annahum hadithu ahdi bi kufrin. Kerana orang-orang Mekah ketika itu masih lagi baru dalam Islam. Yakni mereka masih lagi belum lama meninggalkan kekufuran mereka. Masih ada lagi saki-baki jahiliah. Jadi Nabi SAW tak drastik. Dan macam itulah juga mauqif ulama ahli sunnati wal jamaah zaman berzaman apabila melibatkan perkara-perkara yang melibatkan maslahat umum. Contohnya, anda bagi contoh yang mudah. Binaan di kubur Nabi SAW. Memanglah asalnya memang tak ada binaan. Dan sebenarnya memang dalam hujurat, dalam bilik tu, dalam bilik yang ada kita tengok ada dinding tu, kita tengok ada dipisahkan dengan dinding tu, atas tu memang tak ada binaan apa-apa. Tetapi still ada binaan lah kan? Still ada binaan dan ditutup dengan kubah. Memang ada usaha-usaha di kalangan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah untuk mencadangkan agar dibuang kubah tu. Dibuang apa? Binaan tu. Atau kubah tu. Paling kurang dia pun nak suruh buang kubah tu. Tetapi sebahagian ulama lagi melarang.
Kenapa? Kerana khasyata iftitan an-nas. Kerana takut orang manusia akan terfitnah. Maknanya orang akan tuduh apa? Tara Arab Saudi tak keluar apa-apa decree pun kan untuk buat untuk apa kita kata untuk runtuhkan Kubah tu ke apa, orang dah buat fitnah banyak lah. Orang kata pun nak runtuhkan kubur Nabi lah macam-macam. Tu Tara belum buat lagi. Kalau teringat waktu mengaji kat Madinah dulu ada sampai satu tahap ada Syekh Rami cerita ada yang geng-geng sufi ni siap buat apa? Buat berkawat ataupun depa buat ribat, depa pergi dekat apa kubur Nabi tu, depa buat pembarisan. Depa kata ni kami nak mempertahankan kubur Nabi. Dia kata Wahabi nak apa? Runtuhkan. Itu maksudnya fitnah tadi tu. Memang asalnya tak ada kan. Tapi kenapa kita katakan sampai sekarang kubah tu masih ada? Walhal kubah dekat Baqi' boleh tak diizalahkan, dihilangkan? Boleh kan? Asalnya kalau kita type dekat Google Maqbarah Baqi', type kan kubur Baqi' asal yang lama, kita akan tengok gambar dia penuh dengan kubah besar-besar. Boleh tak dihilangkan? Boleh. Tak ada isu. Tapi bila melibatkan kubur Nabi SAW ni, dia ada saki baki jahiliah tu masih ada. Orang awam dia tak tahu apa. Jadi sebab itu kita kata apa? Ulama-ulama mereka apa? Tak sependapat. Mereka kata tak payah, biarkan. Maknanya biarkan binaan itu ada, kubah tu biarkan saja supaya tak berlaku fitnah. Nampak? Boleh tak untuk dibuang benda tu? Bukan kita korek kubur Nabi pun, buang kubah aja. Boleh tak? Kalau geng-geng sufi yang tu marahlah, dia kata ni tak benci Nabi ni. Kan? Bukan kita nak suruh korek tu. Yang ulama bahas kan nak buangkan kubah tu je. Tapi kenapa benda tu tak berlaku? Kerana maslahat tadi. Kerana dua pendapat ulama memang zaman tahun tak salahnya 1960-an 70-an apa memang perdebatan dalam isu tu. Tetapi memang ulama-ulama ahli sunnah juga yang berpendapat bahawasanya perkara itu tidak dilaksanakan, tidak dibuang, biarkan saja. Sebab apa? Macam perbuatan Nabi. So dia orang istimbat, dia orang ambil daripada perbuatan Nabi SAW tak runtuhkan Kaabah. Sebab apa? Kalau Nabi buat, orang awam, orang ramai bukan tahu apa. Dia kata, tengok ni Muhammad runtuhkan Kaabah. Nampak? Macam kita tengok sekarang ni kan. Belum kata ada keluar decree ke daripada Saudi kata nak cabut. Dah macam-macam fitnah. Dia kata tengok Wahabi nak meruntuhkan kubur Nabi. Betul tak? Macam itulah. Sebab itu kita kata benda ni adalah perkara yang sangat penting. Maslahah dalam kita kata tarkul amal wa in kana fihi maslahatu lirajhani maslahatu at-tark. Dia meninggalkan perbuatan tersebut walaupun ada maslahat yang lebih kuat kalau dia mengerjakan perkara tersebut. Maslahat yang ulama bahaskan tentang isu kubah tu kan. Kerana bagi pendapat ulama yang kata kena buang sebab dia kata itu adalah wasilah yang memberi kepada mewahamkan orang ramai bahawasanya kubur Nabi SAW ni special. Maknanya kena pergi minta doa. Maknanya boleh membawa wasilah-wasilah yang kepada perkara-perkara yang syirik dan sebagainya. Itu alasan. Alasan pendapat ulama, sebahagian ulama lagi yang melarang perbuatan maksudnya cadangan tersebut kerana mereka kata kerana ramai orang tak tahu, jahil. Kan? Ramai orang sentimen, emosi sebab bila sebut tentang kubur Nabi ni orang memang apa? Orang panggil apa? Emosi kan. Orang panggil emosi. Macam itulah. Maknanya ulama yang berpendapat bahawasanya tak perlu pun ditinggalkan perbuatan atas dasar maslahat. Walaupun dua-dua ada pendapat kan, maknanya ada alasan. Tapi ditinggalkan. Samalah juga macam Imam Malik fatwakan kepada Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi yakni Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Yakni anak kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika dia datang ke Mekah, Khalifah Al-Mahdi ni dia nak runtuhkan
Kaabah tu dia nak buat binaan, ikut binaan Ibrahim. Dia nak runtuhkan balik. Kemudian dia tanya Imam Malik. Tak salah Imam Malik. Dia tanya Imam Malik kata, kalau benda tu kau buat, Kaabah ni akan jadi tala'ub as-sultan, ataupun akan jadi bahan mainan pemerintah-pemerintah. Main pemerintah baru, dia akan runtuhkan, dia akan buat binaan baru. Esok pemerintah ni mati, main pemerintah baru pula, dia akan buat baru. Tak ada apa? Kita kata dia akan jadi bahan mainan. Uji kaji. Macam kita kata, sistem pendidikan. Kita, kat negara kita kan. Main pemerintah baru, dia tukar baru. Esok yang hak tu jatuh pula, dia tukar baru pula, silibus baru. Lepas tu pening. 5 tahun pula, berubah pula. Lepas tu anak-anak pening. Berat. Jadi macam tikus apa? Makmal. Uji kaji. Kemudian tak menjadi. Budak-budak sekarang stres belajar. Kita pun stres tengok silibus tu. Darjah 1. Stres kita tengok. Tak, maknanya macam tu lah juga. Kalau setiap kali datang pemerintah baru, tukar sistem pendidikan, memang apa akan dapat? Tak dapat apa. Macam itulah macam Imam Malik cakap kat Al-Mahdi, kalau engkau buat macam ni, esok pemerintah yang lain pun akan buat juga, akan tukar, dan dia akan jadi tala'ub sultan. Pemerintah-pemerintah ni akan suka hati, dia akan buat ni, runtuhkan. Dia rasa tak puas hati, dia runtuhkan. Jadi, sebab itu, ulama' tutup pintu tersebut. Nampak? Kerana maslahat. Sebab itu kita kena sepatutnya macam itulah. Maknanya, macam sistem pendidikan kan. Dipisahkan daripada politik. Dipisahkan. Kan? Jangan ikut, ni, maknanya tetapkan. Sepatutnya lah kan. Kalau tak, tu yang jadi tukar. Kita pun pening. Saya ada UPSR, saya nak ada UPSR balik. Saya tak ada UPSR, saya ada ni. Lepas tu. Tak tahu apa kan. Wallahul musta'an. Jadi kita harapkan yang akan datang ni, akan, apa kita kata, lebih baik lah kan. Akan lebih baik. Ataupun paling kurang kita kata benda tu perlu dikaji lah. Perlu dikaji. Baik. Yang ke-17. As-sabi'atu asyrah. Istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Yang ke-17, masalah yang ke-17 iaitulah galakan supaya, ataupun anjuran supaya menyampaikan khabar yang menyenangkan, mengembirakan kepada seorang muslim. Hal ini berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan Mu'adz, wahai Rasulullah, tidak bolehkah aku menyampaikan khabar gembira ini kepada manusia? Maka ini termasuk salah satu faedah terbaik. Maknanya dalam hadis yang sama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dapat istinbat 2 faedah. Dalam hadis yang sama, beberapa faedah yang berbeza. Maknanya daripada perkataan Mu'adz tu, kita dapat satu faedah lagi. Iaitu faedah dari apa? Anjuran menyampaikan khabar yang menyenangkan, menggembirakan kepada seorang muslim. Kat mana? Bila Mu'adz kata, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas. Boleh tak aku khabarkan, sampaikan khabar gembira ni kepada manusia? Menunjukkan apa? Hirsus sahabah litabshir. Semangat dan kesungguhan para sahabat untuk menyampaikan kebaikan. Untuk menyampaikan khabar gembira. Kerana itulah asal yang Nabi SAW ajar. Maknanya Mu'adz, dia bukan tanya benda yang pelik. Dia tanya benda yang asal. Faham tak? Mu'adz tanya dekat Nabi benda yang asal yang Nabi dah ajar dah. Basyiru. Sebab sebelum tu kan Nabi SAW pernah, kalau kita tengok, Nabi utuskan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Kan? Sama ada sebelum atau selepas itu. Tapi benda tu dah melekat pada sahabat. Pengajaran Nabi tu dah melekat. Maknanya kita kena sampaikan khabar gembira. Al-Quran pun datang, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian Nabi SAW diutuskan sebagai basyiran wa nadhira, pemberi khabar gembira. Jadi sahabat memang faham. Asalnya kita kena gembirakan saudara-saudara Islam kita. Betul tak? Jadi sebab tu dia tanya, afala ubasyirun nas. Cuma kat sini spesifiknya, Mu'adz nak tanya khabar ni, boleh tak aku bagi tahu?
Bukan maksudnya Muaz benda tu baru. Benda yang maksudnya mengkhabarkan kepada manusia khabar gembira itu ada benda yang baru yang belum Nabi SAW ajarkan, tak. Maknanya itulah yang diajarkan oleh Nabi. Asalnya khabar gembira tu kita kena sampaikan. Nabi SAW sebutkan, basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Berikan khabar gembira, jangan buat orang lari daripada agama. Permudahkan, jangan persulitkan. Nampak? Jadi kat sini kita kata sebenarnya itu menunjukkan anjuran. Maknanya kita ni bertemu dengan sahabat kita, bertemu dengan orang-orang beriman, orang Islam. Maknanya kita sampaikan khabar yang gembira. Cerita benda yang menyenangkan mereka, yang menggembirakan mereka. Kan? Baik. Itu adalah satu faedah yang terbaik. Hadhihi min ahsanil fawaid, kata Syekh Al-Utsaimin. Yang ke-18, al-khawfu min al-ittikali ala si'ati rahmatillah. Yang ke-18, kekhawatiran menyandarkan luasnya rahmat Allah. Kekhawatiran Nabi SAW perbuatan hanya bersandar kepada keluasan rahmat Allah. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin, walidzalika wa dzalika liqaulihi la tubashshiruhum fayattaqilu. La tubashshiruhum fayattaqilu. Ini berdasarkan perkataan Nabi SAW, jangan khabarkan khabar gembira tersebut kepada mereka, nescaya mereka akan berserah. Lianna littikal ala rahmatillah yusabbibu mafsadatan azimah hiya al-amnu min makrillah. Sebab apa? Ittikal ni maknanya kita hanya berserah, bersandar kepada rahmat Allah tanpa kita membuat tuntutan ataupun amalan-amalan yang membawa kepada rahmat tersebut. Hanya berserah dan meninggalkan amalan yang diperintahkan. Kenapa? Kerana ianya akan menyebabkan kerosakan yang paling besar. Mafsadatun azimah, kata Syekh Al-Utsaimin. Apa kerosakan yang paling besar sekali kalau kita hanya bersandar kepada rahmat Allah tanpa kita beramal? Mafsadah, kerosakan yang paling besar sekali ialah al-amnu min makrillah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Iaitulah apa? Kita berasa aman daripada makar Allah. Aman daripada kita kata balasan dan hukuman tipu daya yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang bahayanya orang-orang yang berserah dan merasa aman daripada makar, hukuman dan juga ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya apa? Dalam ayat kalau kita tengok dalam ayat Al-A'raf ayat 99. Al-A'raf ayat 99, 98 sebelum tu Allah kata apa? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Adakah penduduk sebuah negeri itu merasa aman? An ya'tiyahum ba'suna, daripada datang kepada mereka azab kami, bayatan wa hum naimun, pada waktu mereka tidur. Iaitulah azab itu datang ketika mereka tengah tidur. Adakah mereka merasa aman daripada azab Allah? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Adakah sepatutnya penduduk sebuah negeri itu merasa aman daripada hukuman Allah ketika waktu duha, dalam keadaan mereka bermain-main? Yal'abun wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah. Adakah mereka sanggup merasa aman daripada makar Allah, daripada hukuman Allah, daripada azab Allah, daripada tipu daya yang Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka? Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Allah kata tidak merasa aman, tidaklah ada orang yang merasa aman daripada makar Allah, daripada azab Allah, daripada hukuman Allah, daripada ketetapan hukuman Allah, melainkan kaum yang rugi. Illa alqaumul khasirun, yakni melainkan mereka itu orang-orang yang rugi. Khusran, kata para sahabat, kata salaf, ulama salaf, iaitu merujuk kepada khusran, yakni merujuk kepada kufran, merujuk kepada kekufuran, yakni kerugian yang abadi. Bila sebut khasirun maknanya orang yang rugi. Yang ni rugi kat ni merujuk kepada rugi di akhirat.
rugi di dunia dan di akhirat, tapi yang hakiki rugi di akhirat, maknanya orang yang terjebak dalam kekufuran. Jadi merasa aman daripada azab Allah adalah kita kata adalah mafsadah, yang kerosakan yang sangat besar. Sebab itu Nabi SAW tutup pintu tu. Nabi tak mau. Maknanya sampai tahap kita ni berasa selesa. Itu kita kata zaman sekarang ni ialah sebab tersebarnya penyelewengan, tersebarnya golongan-golongan yang kita kata ruwaibidah, kemudian golongan-golongan du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah yang menyeru manusia kepada pintu-pintu jahannam, ahlul bid'ah wal ahwa, mereka yang menyeru kepada bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Seperti dalam isu ini adalah golongan murji'ah, yang mereka menafikan amalan dan mereka hanya membataskan iman itu hanya ma'rifah, ataupun mereka hanya membataskan iman itu hanya dalam hati, dan akhir sekali mencetuskan kepada mafsadah yang paling buruk sekali, iaitulah merasa aman daripada azab Allah. Sampai sekarang ni kita tengok, sampai anda tertengok baru ni satu video ditunjukkan, dua orang lelaki masuk dalam surau dan bercumbuan dalam surau. Bayangkan tengah lepas solat tu bercumbuan dekat, maknanya buat benda yang kita kata yang kita tak boleh bayangkan sanggup buat dekat surau. Surau kot. Ini bukan kita kata disco ke, tempat pub ke, tempat maksiat, ni surau. Maknanya orang dah tak ada rasa takut. Dekat rumah Allah pun dah tak ada rasa takut ni. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min ghadabillah wa sakhatih. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Sampai tak ada rasa hormat dah. Maknanya boleh buat maksiat dalam rumah Allah lepas solat. Apa puncanya? Apa puncanya? Kerana berlakunya apa? Meremehkan tentang dosa. Dan antaranya lagi kerana aman daripada makrullah, aman daripada azab dan hukuman Allah. Rasa aman. Ini yang Syekh kata ni, mafsadah, kerosakan. Kan? Jadi sebab itu kalau kita tengok balik hari ini, tak tepat dah macam orang kata, oh kita kena dakwah dengan kasih sayang, kita kena dakwah dengan berlemah lembut. Bukannya semua keadaan kena berlemah lembut. Kan? Jadi kalau semua keadaan kita ambil pendekatan, tak boleh kita nak tegur pun, tak boleh hanya cakap benda-benda yang apa? Yang tak boleh mengguris dan sebagainya, tak payah nak bagi peringatan, ataupun tak payah nak bagi benda-benda yang berat, ataupun benda-benda yang mengancam dan sebagainya, langsung tak boleh. Akhir sekali orang merasa aman daripada makrullah, aman daripada azab Allah, dan meringan-ringankan maksiat. Ini kita tak mahu. Bayangkan, kita tak boleh nak terbayang macam mana apa orang yang kita mungkinlah terbayang orang curi tabung masjid. Kan? Orang curi tabung masjid. Tapi dia ada, kita kata ada, yalah mungkin dia nampak, yalah benda tu mungkar, tapi kita kata ringanlah nak dibandingkan dengan orang yang buat benda fahishah, benda yang keji, dekat dalam surau atau dekat masjid. Itu menunjukkan kita kata banyak lagi lah, maknanya kita kena usahakan untuk menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tengok kan macam mana kita tengok dalam apa situasi bila terlampau merasa aman, merasa selesa dengan atau selesa daripada hukuman Allah, daripada azab Allah, akhir sekali maksiat diringan-ringankan. Ini kita tak mahu. Itu kata murji'ah tu. Murji'ah ni itu yang kata bila dia jumpa dengan orang yang buat maksiat, dia peluk lagi, kemudian dia apa? Dia kata Allah Taala ampunkan dosa, Allah rahmat, dan dia tak ada nahyul munkar. Dia tak ada nahyul munkar. Kan? Dia tak tegas kat situ. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Kita pukul 11 dah. Jadi kita naktafi bihadzal qadar. Jadi kita akan sambung pada lepas ni kita akan bincang tentang al-qunut min rahmatillah. Yakni berputus asa daripada rahmat Allah. Sebagaimana merasa aman daripada rahmat Allah itu adalah perkara yang boleh merosakkan, demikian jugalah berputus asa daripada rahmat Allah juga boleh merosakkan. Kita akan bincangkan nanti pada kuliah akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.